Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita bersama Puan Suhaini Mat Noor, penolong pendaftar kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Terima kasih kerana menerima jemputan saya untuk ditemu ramah pada hari ini. Untuk soalan pertama saya, bolehkah Cik Su menerangkan serba sedikit tentang biodata diri Cik Su? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaini binti Mat Noor, merupakan penolong pendaftar kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Saya mula berkhidmat di ATMA UKM bermula tahun 2008. Okay, jadi tahun ini adalah tahun yang ke-14 saya berkhidmat di ATMA. Sebelum ini, saya pernah bertugas sebagai seorang pensyarah di UiTM Seri Iskandar Perak sebelum saya berhijrah ke UKM. Okay, umur saya 41 tahun pada tahun ini. Saya merupakan anak kelahiran Perak dan kini saya menetap di Kajang semenjak saya berkhidmat di ATMA. Saya belum berkahwin dan kini saya tinggal bersama adik bongsu saya. Bapa saya seorang pesara polis dan ibu saya seorang kaunselor, pesara kaunselor. Okey, jadi itu sajalah pengenalan awal tentang diri saya. Untuk soalan seterusnya, bolehkah Cik Su menceritakan serba sedikit latar belakang akademik Cik Su? Okey, ni mengenang ni. Sekarang dah 41 kan. Mengenang dalam 30 tahun yang lepas. Okey. Bersekolah rendah di Perak. Ada saya daripada Perak bersekolah di Cemor Perak pada peringkat sekolah rendah. Kemudian masuk ke sekolah menengah, saya masuk ke kelas aliran khas agama di sekolah menengah Cemor Perak. Pada ketika itu memulakan pembelajaran untuk bahasa Arab gitu kan. Kemudian selepas PMR, alhamdulillah diterima masuk ke SMKA Slim River, Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Slim River Perak. Jadi di situ zaman remaja saya tu di SMKA Slim River lah. Dan mengambil SPM pada tahun 1998. Dia macam banyak mengenang ni kan, jadi banyak tengok atas sikit lah. Rasa macam tua dah kan. Okay. Dengan pada ketika SPM tu adalah momen remaja saya lah, yang pada saya pengalaman yang sangat berharga lah. Di peringkat sebenarnya daripada tingkatan 1 lagi, sebenarnya saya ni orangnya yang selalu terlibat dengan pertandingan pantun, debate, debat, syarahan, pidato kan. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membina karakter saya lah sehingga sekarang. Okay, jadi antara pencapaian dalam pertandingan-pertandingan tu kan, bila berpantun tu kita hingga ke peringkat negeri, kemudian kita lawan dengan mereka-mereka yang hebat. Jadi pendedahan awal tu lah yang membuatkan sebenarnya karakter kepimpinan, keyakinan diri tu memang dibina ketika sekolah kan. Kemudian bila dah SPM, kenangan manis pula tu. Masa tu sekolah saya SMKA Slim River pada tahun 1998 menjadi rekod sekolah terbaik negeri Perak. Manakala kalau peringkat kebangsaan tu adalah SMKA dalam ketiga terbaik di Malaysia masa tu. Kerana masa tu sistem dia aggregate. Jadi masa tu 100% pangkat 1 lah masa tu. Jadi 1998 tu adalah kenangan manis untuk saya dan rakan-rakan dekat sekolah. Kemudian lepas SPM, saya terus melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Malaysia Johor, Skudai Johor. Alhamdulillah masa tu umur 18 tahun terus masuk ke ijazah sarjana muda. Kerana
di UTM Skudai kita terus ijazah sarjana muda tanpa melalui matrikulasi ataupun kelas asasi. Jadi umur 18 tahun merantau ke negeri Johor, hidup sebagai seorang graduan kan. Masa tu prasiswaza jauh dekat selatan. Jadi di UTM Skudai cara hidupnya, pembelajarannya sebenarnya juga membina lah karakter diri, kematangan dalam mengurus diri, dalam penglibatan dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi cara pembelajaran di UTM Skudai, saya menyambung pengajian dalam kos kos pembangunan sumber manusia HRD. Jadi khusus pembangunan sumber manusia ni dia mengajar kita menjadi karakter kita trainer. Kita banyak buat modul latihan, belajar tentang organisasi, belajar tentang industri, subjek-subjek kepimpinan, psikologi dan sebagainya. Jadi selepas 4 tahun saya selesai sarjana muda saya di UTM Skudai. Saya sempat bekerja sebagai pembantu penyelidik dan kemudian saya terus memohon untuk sambung pengajian di peringkat sarjana. Jadi di peringkat sarjana saya memilih UKM Bangi lah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya melanjutkan sarjana dalam bidang psikologi industri dan organisasi di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM Bangi. Jadi saya seorang alumni UKM. Okey, jadi 2 tahun kemudian saya selesai pengajian sarjana saya dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi saya ada memohon beberapa peluang pekerjaan dan saya diterima masuk sebagai pensyarah di UiTM Seri Iskandar Perak. Masa tu pengambilan tu secara kontrak lah, belum tetap. Tapi impian untuk menyambung pengajian di peringkat Dr. Falsafah tu selalu ada dalam hati saya lah. Dan hati ni memang sayang dengan UKM. Dan pada ketika tu saya mohon untuk ditempatkan sebagai pegawai penyelidik sosial di UKM. Jadi apabila pada tahun 2008 setelah 4 kali temuduga, alhamdulillah saya dapatlah pekerjaan di ATMA ni. Jadi saya mengambil keputusan selepas berbincang dengan ibu ayah, saya menerima tawaran UKM untuk bekerja di UKM dan saya terpaksa meninggalkan UiTM Seri Iskandar. Walaupun sedih lah kerana kejayaan pensyarah tu satu kejayaan yang sangat menarik lah. Okey, jadi sekarang di ATMA saya bergelar pelajar lagi sebab ini latar belakang pendidikan kan. Jadi saya sedang melanjutkan pengajian dalam di peringkat Dr. Falsafah di Institut Alam dan Tamadun Melayu dan kini sedang mengkaji tentang psikologi dalam cerita rakyat. Itu saja. Terima kasih. Sungguh menarik perjalanan pendidikan Cik Su. Selama beberapa tahun Cik Su merantau menimba ilmu sehingga kini di UKM dan ianya sangat memberikan inspirasi kepada kita semua dan pengalaman-pengalaman tersebutlah yang membina karakter Cik Su sehingga kini. Dan untuk itu soalan seterusnya, apakah bidang kepakaran Cik Su di UKM ini? Okey, saya bukanlah pakar kan. So bukan ahli akademik. Tapi saya kongsikanlah sebab saya bermula dengan bidang pembangunan sumber manusia. Jadi saya mampulah untuk menghasilkan modul pengajaran dan modul latihan. Dan seterusnya saya sambung pengajian kan dalam bidang psikologi industri. Jadi sekarang saya menjalankan penyelidikan tentang psikologi tapi dalam bidang sastra yang lebih kepada bahan-bahan penulisan alam dan tamadun Melayu. Jadi kepakaran boleh tidaklah pakar tapi mampu untuk menjalankan penyelidikan psikologi dalam teks sastra Melayu. Berikut merupakan bidang kepakaran Cik Su di UKM ini. Oleh itu, soalan seterusnya, bolehkah saya mengetahui penglibatan Cik Su di dalam UKM maupun di luar negara? Baik, saya orang yang biasa-biasa je lah, bukanlah orang yang hebat. Tapi peluang bekerja di UKM, terutamanya di ATMA, memberikan
peluang lah kepada saya untuk terlibat dalam pelbagai program dan terutamanya lah kalau ingin saya kongsikan hari ini adalah khususnya sepanjang saya berkhidmat di ATMA, Institut Alam Tamadun Melayu. Sebenarnya ATMA ini adalah tulang belakang UKM dari aspek pemartabatan bahasa Melayu lah. Itu antara pengalaman berharga saya lah, keterlibatan saya dalam menjayakan aspirasi memartabatkan bahasa Melayu di UKM, di peringkat negara dan peringkat antarabangsa. Jadi kalau boleh saya kongsikan penglibatan saya di peringkat UKM, saya merupakan pegawai vokal untuk pelan tindakan pemartabatan bahasa Melayu di UA bagi tahun 2016 hingga 2020. Saya terlibat sebagai jawatankuasa yang membangunkan pelan tindakan tersebut untuk peringkat negara atas lantikan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak KPT. Jadi justru kerana saya membantu dalam proses pembangunan pelan tindakan tersebut, jadi saya juga ada terlibat beberapa kali dalam sebagai facilitator dalam beberapa bengkel, siri town hall, kemudian menjadi pembentang dan juga penyelaras untuk pembangunan instrumen pengukuran pelan tindakan pemartabatan bahasa Melayu, dan juga saya menjadi rujukan kepada pegawai-pegawai vokal daripada universiti awam yang lain dalam proses pengumpulan data dan kemudian penganalisaan data dan seterusnya menghasilkan pelaporan proses atau pelaporan pencapaian usaha pemartabatan bahasa Melayu di universiti-universiti awam di seluruh Malaysia. Itu di peringkat UKM dan juga di peringkat KPT. Selain daripada itu, sebenarnya kita juga ATMA juga terlibat secara langsung dalam anugerah tokoh akademik bahasa Melayu di peringkat KPT. Jadi saya adalah penyelaras untuk permohonan dan juga penyediaan dokumen untuk pencalonan tokoh akademik bahasa Melayu di peringkat UKM dan juga turut terlibat dalam penganjuran majlis tokoh tersebut. Selain daripada pelan tindakan pemartabatan bahasa Melayu, tokoh akademik bahasa Melayu, jadi di UKM sebenarnya kita ada menyediakan anugerah Bitara UKM dan salah satunya adalah anugerah Bitara Bahasa Melayu. Jadi saya merupakan urus dia untuk jawatankuasa kecil Bitara Bahasa Melayu UKM dan juga anugerah seni kreativiti Bitara UKM. Itu antara tanggungjawab yang digalas. Selain daripada itu, menariknya bekerja di ATMA ni, ATMA merupakan pusat penyelidikan. Pusat penyelidikan tertua di UKM. Semasa interview ini dijalankan, sebenarnya hari ini adalah ulang tahun ke-50 ATMA sebagai sebuah institusi penyelidikan tertua di UKM. Jadi kerana ini merupakan pusat penyelidikan di ATMA di UKM, jadi peluanglah sebenarnya saya berbesar hati terlibat dengan beberapa projek penyelidikan di ATMA sebagai ahli penyelidik. Yang pertama antaranya adalah penyelidikan yang berkaitan dengan penulisan buku-buku ilmiah selain daripada penulisan artikel jurnal berkaitan dengan bahasa Melayu, budaya dan warisan Melayu. Antara buku yang diterbitkan yang saya terbitkan atau saya hasilkan bab dalam buku, menjadi editor buku adalah tentang gastronomi Melayu, yang mengkaji tentang makanan-makanan, dan selain daripada itu kita juga ada menulis bab dalam buku tentang ukir kayu, dan selain daripada itu kita juga terlibat dengan menulis tentang
keunikan negeri Sembilan. Itu antara projek-projek yang saya terlibat dalam penghasilan buku. Okay, selain daripada tu, saya juga terlibat dengan pembangunan dan juga pengkayaan sumber dalam portal malaycivilization.com. Okay. Jadi .com.my. Jadi sebenarnya portal Malay Civilization ni adalah satu gerbang ilmu khazanah alam Melayu yang sangat luas dan koleksi antara pengkalan data yang terdapat dalam portal yang kini kita kerjasama dengan pihak PATMA, Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu adalah pengkalan data padat. Okay. Padat menyimpan hampir beberapa puluh ribu artikel daripada jurnal, makalah, buletin, akhbar dan sebagainya seawal 1800 lagi. Jadi menarik Atma mempunyai satu pengkalan data artikel, khazanah ilmu yang sangat kaya, langka dan sangat menarik untuk didalami. Okay, jadi keterlibatan saya dalam menghasilkan portal adalah satu pengalaman yang sangat berharga. Okay. Penulisan-penulisan dalam pelbagai media ini rupa-rupanya dilihat, dinilai oleh beberapa pihak, dan pada tahun 2021 penulisan saya dalam pelbagai bentuk media ini telah diiktiraf oleh Petadi, Persatuan Pegawai Takbir UKM, dan saya menerima anugerah penulisan pelbagai media di peringkat Petadi UKM. Jadi itu satu pengiktirafan yang sangat saya hargai dan menginspirasikan saya untuk terus menulis, insya-Allah. Jadi selain daripada itu, di peringkat luar negara, pembentangan makalah di beberapa persidangan seperti semeja seminar Melayu Jawa yang diadakan di Universitas Gajah Mada merupakan satu ruang yang sangat istimewa untuk saya dalam saya berkongsi dapatan kajian psikologi, iaitu keintiman masyarakat minoriti menerusi novel yang ditulis oleh seorang penulis Indonesia. Okay. Selain daripada itu, beberapa makalah yang berkaitan dengan psikologi dalam bidang teks cerita jenaka telah saya bentangkan di beberapa persidangan, termasuklah ASBAM, iaitu persidangan anjuran Atma di Makassar. Itu antara peluang-peluang lah yang diberikan kepada saya sepanjang saya berkhidmat di Atma. Wow, terlalu banyak penglibatan Cik Su di dalam UKM maupun di luar negara, dan terlalu banyak sumbangannya kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu ni yang kita boleh lihat daripada penerangan Cik Su sebentar tadi. Okey, seterusnya, apakah pandangan dan harapan Cik Su kepada Perpustakaan PATMA? Okey, Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu PATMA. PATMA ni adalah permata lah. Dia satu aset, satu gedung ilmu, sebenarnya dia penyimpan khazanah ilmu pengajian alam Melayu. Sebuah perpustakaan yang sangat relevan, sangat tepat dan sangat strategik lah, digandingkan bersama Institut Alam dan Tamadun Melayu. Okay. Selain daripada perpustakaan induk, iaitu PTSL yang kaya dengan khazanah ilmu, tapi secara khususnya PATMA ni sebenarnya permata alam Melayu lah, penyimpan pemegang kunci lah khazanah ilmu tu. Jadi selayaknya PATMA ni dilawati, disinggahi dan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang melakukan penyelidikan alam Melayu. Perpustakaan PATMA ni ada khazanah yang sangat banyak dalam bahasa Melayu dan juga dalam beberapa bahasa asing yang lain.
Okey, jadi harapan saya kepada Padma ni macam saya kata tadi adalah satu aset yang sangat bernilai dan merupakan permata. Jadi permata ni perlu digilap lah. Jadi perpustakaan ni, Padma ni pada saya perlu lebih dipromosikan, perlu lebih dihebahkan, bentuk-bentuk koleksinya, perkhidmatan yang ada, secara yang lebih berkesan lah. Jadi harapan saya kepada Padma dapat memperkasakan lagi mekanisme dan juga medium promosinya agar sampai kepada semua para pengkaji di dalam dan luar negara tentang koleksi, perkhidmatan dan ketersediaan Padma lah untuk menyediakan dan menyajikan bahan-bahan ilmu. Kemudian yang kedua, selain daripada promosi, pemerkasaan bahan tu sendiri perlu ditingkatkan lah. Jadi bahan-bahan yang ada tu harapan saya agar Padma mendapat lebih banyak peruntukan agar dapat memperkayakan bahan yang ada. Kemudian selain daripada itu menyediakan bahan-bahan langka yang ada, yang sememangnya dah ada, kita tonjolkan melalui kaedah-kaedah yang sesuai lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh, harapan saya sebenarnya Padma ini bahan-bahannya boleh dicapai melalui dalam talian. Bahan-bahan yang tidak terikat dengan hak cipta, contohnya yang mungkin telah diterbitkan, yang langka, yang telah diterbitkan lebih 100 tahun mungkin, boleh juga dikongsikan, kalau tidak sepenuhnya, mungkin sebahagian dikongsikan dalam talian. Jadi saya nampak sebenarnya macam tadi saya kata, pengkalan data padat tu boleh dimanfaatkan oleh pihak Padma untuk memperkaya capaian kepada koleksi yang ada. Okey. Kemudian yang ketiga, harapan saya kepada Padma adalah selain daripada pengkayaan bahan, kemudian keberkesanan promosi, yang ketiga doa saya untuk Padma agar dapat ruang yang lebih besar, luas dan kondusif bagi menempatkan bahan-bahan yang ada dan menerima pengunjung-pengunjung yang lebih ramai daripada dalam dan luar negara. Terima kasih atas pandangan dan harapan Cik Su kepada Padma. Soalan seterusnya pula, apakah pendapat Cik Su dari segi buku atau bahan yang sesuai, yang perlu ada dan ditambah di Padma? Okey. Tentang koleksi dan bahan, kalau nak kata dari segi buku dan bahan tu yang ada di Padma ni sebenarnya dah cukup banyak, dah cukup istimewa sebenarnya. Kerana di Padma koleksi-koleksi langka, buku-buku langka yang penerbitan tahun 1950-an, 60-an semua tu ada. Dan saya sering mendapat maklumat daripada pengkaji-pengkaji ATMA, fellow-fellow penyelidik ATMA, mereka kagum dengan koleksi yang ada di Padma. Okey, saya sendiri pada tahun 2009-2010 pernah mengadakan pameran di Parlimen dengan salah seorang mantan fellow penyelidik ATMA, Profesor Madya Datuk Salmah Mansor. Pada ketika tu Datuk berhasrat untuk mengadakan pameran di Parlimen. Jadi bila kita bincang apakah bentuk pameran yang ada, jadi tempat yang kami pergi adalah Padma. Okey. Bila dibincang dan diputuskan pada ketika tu kita nak mengadakan pameran tentang bicara ataupun teks ucapan Perdana Menteri Malaysia, daripada Perdana Menteri yang pertama sehinggalah pada ketika itu Perdana Menteri yang ke-6, tak silap macam tu. Jadi yang ke-6, yang ke-7 macam tu. Jadi kita pergi ke Padma, kita cari buku-buku kompilasi teks ucapan Perdana Menteri. Menariknya di Padma
tersimpan semua koleksi teks ucapan Perdana Menteri yang ada di Malaysia. Dan saya yakin teks-teks ucapan Perdana Menteri yang seterusnya juga telah dikumpulkan dan dikompilasikan dalam simpanan Padma. Pasal tu saya kata Padma adalah penyimpan khazanah ilmu lah. Okay, jadi pada ketika tu konsepnya di Parlimen ketika berlangsung sidang Dewan Rakyat, kita adakan pameran dengan memberikan tema-tema, kita kupas, kita lakukan kutipan-kutipan daripada teks ucapan Perdana Menteri. Banyaklah, beratus-ratus, beribu-ribu intipati daripada teks ucapan berkenaan yang kita pamerkan. Sangat menarik, sangat luar biasa dan sesuatu yang Padma telah sumbangkanlah untuk pameran tersebut. Okay, selain daripada itu, untuk saya sendiri secara peribadi, saya seperti yang saya terangkan tadi, saya merupakan pelajar di Institut Alam Tamadun Melayu. Okay, jadi saya sedang mengkaji psikologi dalam teks cerita rakyat. Jadi pastinya teks ataupun bahan kajian saya, bahan primer saya adalah data primer saya datangnya daripada khazanah Padma. Okay, saya merujuk kepada karya agung yang tersimpan di Padma, cerita-cerita rakyat yang pada saya sangat menarik, sangat luas yang boleh kita kaji. Jadi koleksi-koleksi Padma ni yang sedia ada dah cukup menarik dah, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pertambahan hasil cetakan dan juga penerbitan, dan selain daripada itu kita tahu dunia sekarang, dunia alam Melayu ini dia perlu dikaji secara bandingan dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi kajian interdisiplin itu perlu diraikan dalam koleksi di Padma. Jadi selain daripada koleksi tentang sastra, tentang warisan dan budaya, bahan-bahan penerbitan, bahan-bahan rujukan yang bersifat interdisiplin, yang perbandingan dengan disiplin ilmu yang lain juga perlu ditambahlah ke dalam koleksi Padma. Itu pandangan saya lah. Terima kasih atas pendapat Cik Su tadi tentang koleksi dan bahan yang perlu ada di Padma. Soalan seterusnya dan soalan terakhir, sejauh manakah perkhidmatan dan koleksi Padma dapat membantu penyelidikan pengguna Padma, terutamanya kepada Cik Su? Okey, perkhidmatan Okey, tadi kita cerita tentang koleksi, sekarang kita cerita pasal perkhidmatan. Okey, untuk perkhidmatan Padma, Padma sediakan ada beberapa perkhidmatan lah yang saya rasa sangat bertepatan dengan hasrat UKM sebagai universiti watan yang inklusif. Jadi sebenarnya saudari Fida sedang menebual seorang pengguna yang mengalami ataupun saya dikategorikan sebagai orang kurang upaya, OKU fizikal. Beberapa tahun lepas saya diberikan taraf OKU lah. Jadi sepanjang saya menjalani ataupun melakukan penyelidikan, pengajian saya di peringkat Doktor Falsafah, beberapa perkhidmatan yang diberikan oleh Padma memang terbaik lah. Akses saya kepada Padma selain daripada secara fizikal pergi sendiri, tapi sebagai seorang OKU fizikal pastinya ada keterbatasan lah untuk saya berjalan, mencari buku di rak, mengesan koleksi, dan juga untuk membawa buku-buku fizikal tu secara maksudnya pinjam dan bawa tu pada saya tu satu kerumitan lah, satu ketidakmampuan saya. Jadi antara perkhidmatan yang sangat-sangat saya hargai adalah perkhidmatan door to door. Itu adalah perkhidmatan yang saya sangat berterima kasih lah kepada pihak Padma kerana
dengan perkhidmatan ini, buku yang saya perlukan saya cuma email, isi dalam sistem, dan dalam tempoh yang sangat segera buku akan sampai ke pejabat saya untuk saya rujuk dan untuk saya tekuni. Jadi perkhidmatan door to door adalah perkhidmatan yang terbaik yang memang sangat saya puji dan saya sangat hargai. Okey, selain daripada itu, antara perkhidmatan yang baik yang ditawarkan oleh Padma adalah interlibrary loan, yang mana antara pinjaman buku daripada universiti-universiti yang lain juga amat saya hargai. Selain daripada itu, perkhidmatan yang mendekatkan penyelidik dengan pihak Padma juga adalah perkhidmatan yang terbaik. Setiap tahunan, setiap suku tahunan, pihak Padma akan meng-email kepada kami, para pegawai di ATMA dan juga fellow penyelidik, untuk menamakan judul-judul buku yang dirasakan relevan dan sesuai untuk dibeli, yang diperoleh oleh pihak Padma dan ditempatkan di Padma. Jadi buku-buku atau judul-judul buku ini sama ada dalam negara dan luar negara, kita boleh emailkan, namakan judul buku ini, dan pihak Padma akan terus pertimbangkan dan terus akan memproses perolehan buku tersebut. Jadi pada saya perkhidmatan di Padma sangat terbaik. Kekalkan momentum perkhidmatan yang terbaik ini untuk kelangsunganlah penyelidikan pengajian alam Melayu. Terima kasih diucapkan kepada Cik Su atas masa yang diluangkan untuk temu bual pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri temu bual pada hari ini, bolehkah Cik Su memberikan sedikit kata-kata untuk Padma? Okey, sebagai kata-kata akhir, kita bagi pantun lah untuk Padma. Okey, bunga ros, bunga telang, harumnya mekar seluruh taman. Semoga terus maju dan cemerlang, Padma melestari ilmu watan.